yang ada himmah laki-laki. Dalam bahasa Arab ni, dia ada istilahnya jantan, kita kata kan. Ada himmah lelaki. Himmah ni kita kata apa? Semangat lelaki. Bukan maksud dia lelaki tak. Kita ni pun lelaki. Tetapi adakah kita ada semangat kelakian kita, kejantanan? Orang yang hebat, lelaki ni, dalam bahasa Arab panggil lelaki lah. Kita pun bahasa Melayu kita panggil jantan, kita kata. Dia ni memang jantan dia ni. Jantan tu makna dia ada kehebatan. Hebatnya seseorang tu dengan beribadah kepada Allah. Itu baru lelaki betul. Kita kata kalau nak pergi menebah hutan sampai satu relung ada, orang boleh buat. Tapi kalau kita suruh dia bagi malam ni sembahyang, tengah malam sampai suruh duduk berhenti, dia kata surrender 20 rakaat tarawih tak larat. Sebab apa? Himmah tu tak kuat. Tidak ada himmah lelaki. Nak suruh jogging, nak pergi main bola 1 jam, tak ada masalah. 49 minit lah. Okey. Lari, pimai, okey. Tengah panas mana ada aircon ni. Kat Padang mana ada aircon. Boleh. Tapi kalau nak suruh main sembahyang kat masjid ni, ada aircon, ada kapet sejuk, tak berpeluh pun, tak dapat. Tak boleh. Sebab apa? Sebab orang yang ahli ibadah ni mempunyai himmah lelaki. Kata bahasa Arab, istilah dia himmatur rijal taqta'ul jibal. Himmah seorang lelaki ni boleh memotong satu bukit, memotong gunung. Itu lelaki. Kalau dia tengok bukit yang besar tu, tak ada masalah. Dia kata, aku akan hancurkan bukit ni. Walaupun besar lagu mana apa, itu himmah lelaki. Walaupun dia tak boleh buat, tapi itu himmah kekuatan dia tu. Aku akan bangkit sembahyang malam setiap malam. Aku akan khatamkan Al-Quran setiap minggu sekali. Contoh. Itu kekuatan himmah lelaki. Aku akan hafalkan hadis-hadis Nabi. Itu himmah lelaki. Cerai-cerai ni dah banyak tak lakat. Itu tidak ada himmah. Dan ikhtiar ni pilihan lah. Pilihan yang mempunyai mata hati. Orang yang ada mata hati, dia akan memilih untuk beribadah. Orang yang tak ada mata hati, yang hati dia tertidur, masih lagi lena, maka dia tak pilih ibadah. Dan iaitu jalan orang yang dapat bahagia dan jalan syurga. Ibadah ni jalan orang yang bahagia. Apa orang yang bahagia? Orang yang bahagia ni orang yang mati husnul khatimah. Itu orang bahagia. Orang bahagia ni orang yang mati dalam husnul khatimah. Kalau orang yang bahagia, tentu dia akan memilih jalan ibadah. Kalau orang yang su'ul khatimah ni, selalunya memilih jalan kepada maksiat. Walaupun kita kata ada juga orang yang ibadahnya hanya di hujung-hujung hayat ni. Bila dia nak meninggal, dia taubat betul-betul. Maka di hujung-hujung hayat tu saja ibadah. Ada sebahagian orang hanya ibadah dia 2 rakaat, kemudian masuk syurga. Ada sebahagian orang tidak ada ibadah lain pun, melainkan hanya syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, masuk syurga. Contohnya apa? Kisah zaman dulu kan, tabi'in dan sahabat sebahagiannya, dia masuk Islam. Contohnya seorang jeneral perang yang hebat, George, dia masuk Islam di tangan Khalid Al-Walid. Tengah perang ni, dalam peperangan, bila berhenti perang, waktu kita kata bersurai dia perang, dia jumpa dengan Khalid Al-Walid, dia ceritanya tentang Islam, dan kemudian dia masuk Islam. Tak ada ibadah apa yang dia buat. Esok tu dia terus ikut masuk berperang semula. Kemarin dia duduk sebelah musuh, hari ni dia duduk sebelah Islam, dan dia mati syahid. Masuk syurga, tak ada ibadah. Ibadah apa tak apa. Tapi ibadah dia perang, sedih, syuhada, syahid. Tapi orang yang ahli kita kata ahli ibadah ni, maknanya orang yang insya-Allah orang yang bahagialah.
Maknanya mati husnul khotimah. Jalan nak ke syurga ibadah. Semua orang tahu jalan nak masuk syurga tu ibadah. Tapi nak duduk tu yang payah. Firman Allah Ta'ala, wa ana rabbukum fa'buduni ataupun fa'budun, dan aku Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu. Itu kata Tuhan. Tuhan perintahkan kita satu perintah untuk ibadah, untuk menjadi hamba kepada ni satu perintah. Kenapa? Kerana Allah tu Tuhan kita. Bukan kerana Allah jadikan syurga, bukan kerana Allah jadikan neraka, bukan kerana tu. Tapi kita ni kena ibadah sebab apa? Kita hamba dan Allah tu Tuhan kita. Layaknya seorang hamba ni apa? Berkhidmat kepada Tuhan dia. Walaupun Tuhan dia tak janjikan balasan, walaupun Tuhan dia tak janjikan siksaan, sebagai seorang hamba, tugas dia beribadah. Itu namanya hamba. Kalau kita ada seorang hamba, apa kerja seorang hamba? Khidmat. Tuhan dia kata pergi basuh baju, dia pun pergi basuh baju. Kemudian apa lagi? Kita kata main urut belakang tak, dia pun kena main urut belakang, picit belakang. Habis tu bersih depan rumah, dia pun pergi bersih depan rumah. Dia boleh minta upah tak? Hamba nak minta upah apa? Dia bukan pekerja. Dia seorang hamba. Allah tak ada hamba kan? Hamba ni maknanya apa? Orang yang berkhidmat pada Tuhan dan tidak ada upah bagi dia. Dia tidak ada upah. Tapi Allah ni rahmatnya dia bagi upah kepada kita. Sebab apa? Sebab tahu dah ada hamba-hamba dia yang pangkat bawah-bawah ni dia tak boleh berkhidmat kalau tidak ada upah. Kena letakkan upah bagi dia. Maka Allah ni bagi upah yang sangat besar kepada hamba-Nya yang mau berkhidmat kepada dia. Bukan berkhidmat kepada Allah sebenarnya, beribadah tunduk kepada Allah. Itu tugas hamba lah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Bahwasanya inilah ada bagi kamu balasan dan adalah usaha kamu disyukurkan. Kita ni ditugaskan untuk bersyukur. Syukur Allah jadikan kita, Allah hidupkan kita, Allah bagi nikmat kepada kita, Allah bagi segala-galanya kat kita, maka tugas kita hanya syukur. Kemudian Nabi Imam Al-Ghazali nak mula masuk, dia kata bahawasanya kami tilik padanya. Tilik padanya apa? Pada ibadah ni. Dan kami berceritakan padanya pada ibadah, daripada jalannya, jalan ibadah, pada permulaannya hingga sampai ke pada tempat yang dimaksudkannya. Maksud tu apa? Yang dimaksudkan daripada ibadah tu apa? Sampai kita wasil kepada Allah. Hati kita ni sampai kepada Allah. Hati kita ni sampai seperti mana Sayyidina Abu Bakar, wasil. Hati kita ni hanya ada Allah. Ibadah kita ni sampai macam tu. Kita nak ibadah ni untuk apa? Nak amal yang banyak-banyak. Untuk apa nak puasa banyak-banyak? Supaya hati kita ni dapat cinta kepada Allah. Sampai kita ni dapat duduk di tempat orang yang wasil, orang yang sampai hati kita tu sampai kepada Allah. Ialah yang dicita-citakan. Ialah apa? Tempat yang dimaksudkan tu. Menjadi orang yang wasil sampai kepada cita-cita akan dia oleh orang yang salikin. Orang yang salik. Salik ni orang yang menjalani jalan akhirat. Kita nak berjalan, tentu ada tujuan, betul tak? Kita nak berjalan ni, ibadah ni satu perjalanan kita dan juga cita-cita kita. Tapi kita ada tujuan yang lain. Adakah kita ni hanya nak ibadah semata ibadah? Hanya semata-mata berkhidmat dan hati kita kosong? Tak, bukan nak itu sebenarnya. Hamba pun, khodam pun, kalau dia rajin buat kerja, dia buat hanu, dia buat hani, dia khidmat. Tapi dalam hati dia tidak ada perasaan membesarkan Tuhan dia. Hati dia tak pernah ingat kat Tuhan dia. Hati dia tak cinta kepada Tuhan dia. Maka dia tetap hamba yang kelas bawahan tak.
Ada hamba yang dia tak boleh buat kerja banyak, mungkin kerana dia sakit dan sebagainya, tapi hati dia penuh dengan hormat kepada tuannya, penuh cinta kepada tuannya. Kita sayang kan? Betul tak? Sebab dia menghormat kita sebagai tuan, dia mentakzim kita, dia cintakan kita. Begitu juga perjalanan seorang hamba dengan Tuhannya. Adakah dengan makna kita ni hanya sembahyang, puasa, zikir? Tak, kita ada tujuan kita, matlamat kita di dalam ibadah. Ibadah ni nak meningkatkan keimanan kita. Bila tingkatnya keimanan kita, maka bertambah kuat kecintaan kita kepada Tuhan. Sampai di satu tahap, kita ni dinamakan orang yang wasil, al-wasil, orang yang sampai hati kita kepada Allah. Kita tak ada lagi. Kita tak ada lagi. Orang ahli sufi ni, ataupun istilah lain dipanggil orang yang bercinta. Sebab apa? Mereka ni mencintai Allah. Tariquna mahabbah. Itu kata orang ahli sufi. Jalan kami adalah jalan cinta. Apabila cinta ni dia jadi macam-macam, lautan api sanggup direnangi. Itu istilah orang cinta kan. Apa saja dia sanggup buat hanya demi kecintaan. Dia tak pandang yang lain. Orang yang cinta ni dia hanya pandang kekasih dia. Kalau dia masih pandang kepada orang lain, maknanya hati dia belum ada kekasih dia. Cinta ni hanya ada kekasih. Orang sufi ni cinta dia hanya Allah. Maknanya ada Allah dalam hati. Sebab tu dia tak pandang yang lain. Dia tak tengok kepada makhluk. Dia tak tengok kepada dunia. Dia tak tengok pada syurga. Dia tak tengok pada neraka. Kalau ditakdirkan esok tidak ada neraka, esok tidak ada syurga, tidak ada nikmat, tidak ada siksa, orang sufi ni tetap bangkit untuk solat sujud kepada Allah. Sebab apa? Sebab di dalam hati mereka cinta kepada Allah. Nabi pernah sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki kan? Hadis yang masyhur, semua orang tahu. Sampai Sayyidatina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa sampai macam ni? Engkau tu dah dihapuskan dosa yang lalu, dosa yang kemudian. Buat apa Nabi ibadah teruk-teruk kan?" Kalau contoh lah, kita duduk di tempat Nabi, kita kata kita ni confirm syurga, betul tak? Confirm dosa dah tak ada. Confirm dah tak masuk neraka. Itu kenapa kita perlu untuk teruk-teruk? Itu pemikiran kita. Nabi kata tak. Tak bolehkah aku menjadi abdan syakur? Nabi kata, aku ni nak jadi seorang hamba yang bersyukur. Nabi kata nak menjadi seorang hamba. Hamba yang macam mana? Hamba yang bersyukur kepada Allah. Layaknya hamba yang bersyukur kepada Allah itu bersujud, meletakkan kepala dia di lantai, di bumi, sujud kepada Allah. Itu seorang hamba. Bukan kerana nak syurga. Kalau kata nak syurga, Nabi confirm syurga. Kalau kerana takut neraka, confirm Nabi tak dah masuk neraka dah. Jadi kenapa Nabi masih sujud? Kenapa? Kerana dia nak menjadi seorang hamba. Hamba yang bersyukur. Itu tujuan matlamat nak kita nak sampai tu. Hati yang macam tu. Sampai macam tu. Sampai dapat kecintaan yang sebenar. Maka tiba-tiba, tapi memanglah kita kata tu tujuan kita, tapi musannif kata ialah jalan yang sangat dalam. Dia tak mudah, dia dalam. Kalau dalamnya lautan, dalam lagi jalan ibadah ni. Dan sabil yang payah, yang sangat payah. Sabil ni bahasa Arab, Senayu dia makna jalan juga. Jalan yang sangat payah. Tak senang ibadah ni. Cakap senang lah kan. Sembang senang, tapi bukan senang. Dah nak abang bangkit mayang malam, baca Quran, khatam Quran, zikir 1000 tiap hari. Senangnya cakap. Buat tak boleh. Kita ni orang awam, zikir kita, kata ulama, kalau fuqaha ni, faqih ni, zikir kita paling kuman mesti 300. Zikir la ilaha illallah bagi fuqaha ni 300. Itu bagi fuqaha orang faqih. Nisbah orang sufi, orang awam lah. Orang awam maknanya 300 faqih. Orang ahli sufi, zikir la ilaha illallah 12,000. Faqih muqaddam 100,000 satu hari.
Zikir la ilaha illallah. Banyak. Mudah nak jadi bang. Tak mudah kita tasbih 3333 pas solat tu kadang buat, kadang tak buat. Macam mana kita nak sebut sampai ribu-ribu? Tu kata baru zikir. Bukan senang. Dia satu jalan yang dia mudah sebut. Mudah saja. Bukan perlu ada keluar peluh apa. Hanya duduk sila, pegang tasbih, zikir. Tapi dia punya payah dia lain macam. Dia tak macam menyangkui walaupun berpeluh guna kerat, tapi tak payah macam zikir 1000 ni. Macam nak baca Quran ni bukan payah pun, komand-komand sehari satu muka pun okey dah. Kita ni orang awam, yang penting istiqamahnya. Tapi nak jadikan istiqamah tu lagi teruk daripada menyangkui tu. Menyangkui boleh lagi istiqamah, tiap-tiap hari boleh pergi kebun. Tapi nak tiap-tiap hari buka Al-Quran 2 muka ke semuka ke, siapa yang boleh? Susah. Melainkan orang yang ada rijal, hati dia tu semangat lelaki. Tu boleh. Banyak bukitnya dan sangat payah naik, lagi masyaqqah jauh perjalanannya. Dia ada banyak bukit yang perlu kita tempuhi. Imam Ghazali akan menyebut 7 jenis bukit Aqabah yang perlu kita tempuh untuk kita sampai jadi orang yang wasil. Ada 7 jenis bukit. Bukan 7 jalan highway tak. 7 bukit. Kalau highway kita boleh naik kereta laju. Bukit tak boleh nak pakai kereta. Kena ragai. Jenuh nak meragai bukit ni. Jauh pula perjalanan dia. Bukannya bukit kecil-kecil tu, Everest tinggi lagi. Amat besar kebinasaannya. Kebinasaan dia pun banyak. Jalan ibadah ni sebahagian orangnya binasa, celaka. Dia kata dia nak beribadah, tapi jatuh ke dalam gem. Sebab dia bukit yang perlu dia daki. Jadi bukit ni kadang-kadang lincin jatuh mati. Kadang-kadang jatuh patah kaki. Itu ahli ibadah. Sebab itu ramai yang kita dengar ahli-ahli sufi ni, sebahagiannya dia bukan ahli sufi lagi dah, tapi dia cuba nak masuk ke arena tu, masuk terus sesat. Masuk terus jatuh. Dia sangka dia bagus. Dia sangka dia elok. Sebab tu ada orang kata sampai aku dah tak payah kena sembahyang dah. Dia tak nak sembahyang. Sebab apa? Sebab ni kebinasaan dia bukannya biasa-biasa, bahkan ada sebahagian menyebabkan kufur. Bila dia kata tak wajib sembahyang, tak jadi bagus. Dia bahaya. Jalan yang bahaya, banyak membinasakan. Banyak yang menegahkan dia dan yang membimbangkan dia. Banyak pula duk kacau kita, duk tegah, duk bagi kita sibuk. Dunia menyibukkan kita, manusia pun menyibukkan kita. Kadang-kadang anak isteri pun mengganggu juga perjalanan dan ibadah. Kadang-kadang mereka ni membantu, kadang-kadang mereka ni menegak. Tengah-tengah malam anak bunyi riau ke apa ke, panggil, jadi payah. Dalam mak ni nak bagi sembahyang, anak pula bunyi. Itu ibadah dia pun, ibadah juga. Tetapi kita kata satu jenis gangguan. Manusia gangguan, dunia pun gangguan. Dunia bila ada keluarga menuntut kita untuk mencari nafkah. Nafkah pun satu ibadah, tapi ni maksudnya ibadah yang khas. Kita keluar cari rezeki itu kan ibadah, tapi maksud di sini adalah ibadah yang khas. Kadang-kadang ada gangguannya juga. Kita cari nafkah tu pun sebenarnya ibadah, melatih hati kita sabar dan sebagainya.